warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okey, kita kembali lagi hari ini dengan siri 1 kita, episod 2, Chill and Talk. Okey, sekarang ni saya nak tanya korang, semangat ke tak ni malam ni untuk nak dengar benda baru? Korang semangat tak? Saya nak tahu. Okey, kalau korang semangat, saya nak korang komen sedikit dekat ruangan bawah. Okey? Macam tu lah kita nak. Okay, I tak nak mengelengahkan masa lagi. So hari ni, I akan introduce you guys dengan satu band baru. Okay, our local band iaitu Dewata Raya. Okay, kalau korang suka emoji ni, kau boleh hantar emoji. Okay. Hai semua. Aku dah boleh cakap kan? Boleh kan? Boleh. Hai semua, saya Nawi dari band Dewata Raya, vokalis untuk Dewata Raya. Thank you for having me today. Kita berhubung lanjut mengenai program ini. Adakah korang, rakan-rakan sekalian yang sedang online ni, sudah sedia kenal dengan kumpulan Dewata Raya ini sendiri? Saya nak tahu, korang dah kenal ke belum Dewata Raya? Pernah dengar ke daripada kawan-kawan korang? Boleh komen juga, okay? So, minta izin tuan-tuan sekalian, seperti kita tahu, kumpulan ini terdiri daripada 5 anggota dan telah ditubuhkan 3 tahun lepas, iaitu pada bulan Februari 2019. Betul? Betul. Betul, okay. Korang buat research kita orang memang research kau-kau punya. Okay, kini diorang telah mengembangkan band diorang, memfokuskan unsur indie dalam setiap penyampaian mereka. So setakat ni bukan untuk diiklankan, tapi diorang juga berjaya menghasilkan dalam jangka masa 3 tahun ni, diorang dah buat beberapa karya yang menarik dan menghasilkan 1 music album, 3 single dan 4 music video. Berikan tepukan untuk diorang ni, sangat-sangat menakjubkan. Thank you. Very impressive. Okay. Dengan ini, saya ingin menjemput dan memperkenalkan sedikit our local charming band dari Nawi Sarif sendiri. Mungkin boleh introduce sedikit berapa orang ahli yang ada, korang sekarang ni bertempat kat mana, apa semua. Boleh cerita sikit tak? Alright, hi. Macam tadi saya cakap, nama saya Nawi. Saya vokalis untuk band Dewata Raya. So Dewata Raya ni kita start tahun 2019 Februari. Dia macam mana? Awal-awal tu saya ada masuk pertandingan singer-songwriter, ada macam local, macam like very small, bukanlah very small, it is like macam intimate punya style, dia bukan like very big scale punya singer-songwriter competition. So hadiah menang singer-songwriter tu is dia orang bagi chance to record lagu dekat a very established studio lah. So Alhamdulillah menang, but then I decided tak nak buat sorang-sorang. Sebab tadi tu masa sorang-sorang singer-songwriter je. So macam tak nak lah buat sorang-sorang kan. So macam like, so yeah, bila fikir balik, okay, cari kawan-kawan, kita record sama-sama, tiba-tiba jadi band. So daripada 2019, so sekarang kita ada 5 orang lah. 5 orang. Saya vokalis, ada gitaris, ada 2 orang, Najmi dengan Akmal. Dua-dua, saya dari Unit 10 tau. Najmi dengan Akmal ni pun daripada Unit 10 jugalah. And then kita ada Ime main drum, dengan kita ada Hakim lah. Hakim main bass. So ada 5 orang lah, macam like typical 5-piece band lah. 2 gitar, 1 bass, 1 nyanyi, 1 drum. Macam tu lah. So sekarang ni kita orang kat mana, kita macam bersepah-sepah. Saya sendiri kat Serendah, Najmi kat Sepang, dia macam dari hujung dunia ke hujung dunia pula satu lagi kan. So sebab masing-masing dah grad, lepas grad, sebab sebelum grad tu semua macam dekat-dekat kan kat universiti kan. Tapi lepas grad dah ada kerja lah, so macam-macam semua dah pergi bawa, taklah bawa haluan masing-masing, pergi ke tempat kawasan kerja masing-masing. Macam tu lah. Okay, so maksudnya seorang kat sini, seorang kat sana, tapi still lagi meluangkan masa bersama. Kalau ada event apa-apa, jumpa, praktis sama-sama, betul? Betul. Okay.
sesi pengenalan kita ni, kita dah kenal dah sedikit antara orang-orang yang ada dalam Dewa Teraya ni. Okay, I tak nak buangkan masa, kita akan terus pergi kepada our first question kita. Okay, korang dah sedia ke belum? Okay, guest sendiri dah sedia ke belum untuk menjawab soalan kita ni? Okay je. Okay je. Okay. Okay je. Alright. So, untuk soalan pertama ni, how Dewata Raya ni sendiri started and what encouraged you guys to bring Dewata Raya to the independent music industry sendiri? Okay. Macam mana Dewata Raya started tu, macam yang I cerita tadi lah. Basically masuk singer-songwriter competition and then decided nak guna that hadiah menang record lagu tu as a band. Tahu-tahu sampai sekarang jadi band lah. Kenapa? Macam ni, apa yang encourage? Before the Dewata Raya, actually I dengan Najmi, gitaris Dewata Raya, kita ada band lain. Nama band tu ada few band lain lah, kita main in a few band lain lah. But then macam mana nak cakap, dia macam okay, dia senang cerita macam ni lah. And then we decided to like macam, sebab band lain tu dia dah macam start to senyap sikit, dia jadi kurang aktif. Tapi I dengan Najmi ni jenis yang macam a bit nak cepat lah, agresif sikit lah. So bila band tu, satu band tu cool down, band before to cool down, we take that chance to develop kita orang punya music in other genre lah. But suddenly jadi band macam ni lah. So and then macam mana kita masukkan benda tu ke independent music industry is because kita orang buat semua sendiri lah, independent kan. Semua kita buat sendiri. Memang this is actually my studio kat rumah ni. Everything yang lagu kita orang semua record kat sini lah. Record gitar, drum semua kat sini. So macam memang betul-betul independent lah. Sangat menarik. Okay. Sedu je saya tengok seharian sekarang. Okay. Dengan cerita, korang dulu start daripada 6 orang ahli. Betul? Aku kira balik. 6 ke? So apa yang saya dapat maklumat, korang start daripada 6 ahli, but now 5 ahli. Tapi still dapat kembangkan korang punya... Oh ya, betul. Korang punya... kembangkan korang punya band sendiri sampai sukses and tanpa feel to make the way down. So I think that's the great things yang I rasa local band perlu ada lah. So I just macam kagum dan amazed gila. So korang cabaran hidup mestilah selalu ada up and down, betul tak? So apa lagi between all the song lah yang Dewata Raya dah buat dalam album ataupun EP, which one is the most challenging untuk produce dan compose? Tu untuk soalan pertama. Soalan kedua pula, the one that get highest engagement daripada all the listeners out there yang mendengar korang punya lagu. And yang ketiga, the one that you sendiri and all the members suka. Ada 3 question. Okay. Boleh jawab tak? Alright, so yang paling susah nak produce. Yang paling susah nak produce is actually the whole album lah. Ada 9 lagu dekat album kita orang tu. Kenapa I cakap benda tu susah nak produce? It is actually sebab kita orang buat waktu PKPD. Tak tahu lah PKPD ke B, tapi time PKP lah. Time PKP tahun lepas. Memang record kat rumah kan. Dan band members pun ada studio masing-masing kat rumah. Cuma kenapa time tu jadi susah? Sebab bassist kita orang tak dapat join for recording lah. Bassist kita orang time tu dia ada kehilangan ahli keluarga dia due to COVID. So dia ask for, macam dia tak nak terlibat dengan recording lah, dia nak take
his own time lah. So tapi kita orang pula ada due date sendiri, so dia jadi it's not nak kata susah tu tak lah, tapi the load untuk setiap orang tu jadi tinggi dah pula kan, sebab seorang dah tak ada, bukanlah tak ada, dia just break jap, so load dia kerja dia tu kita orang divide antara kita orang. Dia jadi susah sebab instead of kerja 5 orang, kita jadi kerja 4 orang. Macam tu lah. So the whole album tu I boleh cakap it is actually susah nak produce. Tapi kalau susah nak compose pula, it is actually lagu last dalam album. Nama tajuk lagu tu Hadiah Buat Semua. Sebab actually awal-awal lagi sebelum kita orang tulis album tu, kita orang dah ada dalam minda kita orang nak 9 lagu. Nak 9 lagu. Tapi lagu nombor 9 tu datang lambat. Dia macam Mana pergi? 8 lagu dah memang ada, dah memang kita orang dah lama lah buat main-main kat studio semua kan. Tapi lagu ke-9 tu dia macam maybe kisahlah kita orang juga, sebab kita macam tangguh dulu kan. Dah ada 8 tak buat 9, tak buat yang nombor 9 tapi terus record. So bila due date dah dekat kan, so macam kita orang macam untuk lagu ke-9 tu more like paksa untuk compose, tapi end up lagu tu sebenarnya bagi kita orang dia dengar tak dengar macam dipaksa sangat lah. Lepas tu yang apa tadi? Highest engagement. Daripada mungkin korang punya YouTube sendiri ke, korang punya peminat sendiri ke, mana satu yang paling korang macam bagi? Ada dua. Okay. The first one is yang paling high lagu Biarkan Masa. Biarkan Masa tu daripada album juga. I think sebab lagu tu kita orang collab. So bila kita collab kan, reach dia lagi besar. Kita orang collab dengan Heidi Moru. So bila kita collab tu, fans Heidi pun dengar, fans kita orang pun dengar, so engagement dia lagi tinggi lah. Tapi kalau lagu yang kita orang tak collab, yang tinggi juga engagement dia is tapi surprisingly patah balikkan lagu tadi Biarkan Masa tu, MV macam tak ramai orang tengok. Bukanlah tak ramai orang tengok, dia punya views tak tinggi compared to Spotify punya engagement lah. Tapi untuk lagu yang macam kita orang tak collab tapi tinggi juga dia punya engagement is lagu Demimu Untukmu Buatmu. Aku pun tak tahu kenapa lagu tu orang macam, even kalau kita orang show lagu tu orang sing along lah macam tu lah. Demimu Untukmu Buatmu tu. Tapi dia macam feel dia macam patriotic sikit, maybe that's why. Pasal apa yang I suka personally Yes, you suka personally. Personally lagu ni dekat EP lah, bukan kat album lah. Nama tajuk lagu tu Pelisiran. Lagu tu akustik lah, I main seorang band tak ada pun, tapi kita letakkan dalam band je lah. Kenapa I suka lagu tu personally, lagu Pelisiran tu, first I think sebab I composed that song, I wrote that song waktu tu during my lowest point of life lah, macam tu lah. So macam there's nothing else that I can do about my lifetime tu, cuma apa yang boleh buat bentang sejadah je lah, macam tu lah. So bila all those issues dah settle, I fikir balik dulu tu, so macam terus buat lagu je lah. And surprisingly lagu tu lagu paling tulis dan compose. And lagi satu surprisingly hari tu ada jumpa kawan yang kerja dalam bidang bahasa. Dia kata pelisiran tak ada maksud. So macam aku suka sebab aku tulis dia macam orang panggil apa, spontan. All the lyrics semua dengan melodi dia macam datang sekaligus, and tiba-tiba je sebut pelisiran. So macam, tapi dia bising lah pula, member bising lah pula, pelisiran tak ada maksud. Dia kata peleseran ada maksud lah, pelisiran tak ada maksud. Dia kata. So macam tu lah. Maybe sebab itulah boleh jadi something yang special, sebab tak ada maksud sendiri. I rasa ada maksud, sebab kena cari. Yes, betul. Okay. So untuk subscribers kita and audience kita,
I nak tanya korang lah, yang mana yang kenal Dewata Raya ni sendiri, korang pula suka album yang mana dan boleh bagi tak nama-nama ataupun dia punya title dekat ruangan komen. Kalau dapat sama dengan tetamu kita, ada kemungkinan dapat hadiah ke, mana tahu mungkin dapat free ticket ke, lepas ni ada event daripada Dewata Raya ke, mana tahu. Boleh. Okay, nampak? Kita punya one of the ahli pun dah cakap boleh. So, started at secreted. So, to get more interesting, adakah our boys ni ada plan to make a tour around Malaysia? Okay. Kalau dapat jawapan positif, mesti korang rasa macam seronok kan, sebab macam mungkin korang pun tak terfikir yang korang ada fans dekat luar, dekat Singapore, dekat Brunei ataupun Indonesia sendiri. So kita nak so ada tak possibility untuk korang nak buat tour? Possibility tu always ada lah, cuma it depends on duit je lah, duit. Sebab selama ni Dewata Raya tak pernah like macam tak pernah di-sponsor sangat lah, kecuali album kita orang hari tu. So macam everything about independent bands, it's all about money lah. Bukan it's all about business, it's all about money to move, macam tu lah. Kita nak buat tour, kita kena susun duit semua sendiri kan. But the plan is there, sebab apa yang kita orang boleh nampak, in Malaysia sendiri, KL and Selangor, music scene tu dah ada, but sebenarnya dekat Melaka, kat Penang and dekat Perlis pun ada dia punya music scene independent kat sana yang kita rasa kalau kita orang pergi sana boleh explore more lah. So memang kita ada plan untuk buat tour, cuma sekarang ni tengah fokus on KL Selangor dulu to get some money lah untuk buat tour. And kalau luar negara pula, ya macam yang you cakap tadi lah, based on Spotify punya data kan, kita ada listeners from Thailand, Indonesia and Singapore as well lah. Cuma tu lah, it's all about money lah. Ada duit, kita pergi lah. Tak ada duit, kita let lu. Jadi memang tahulah yang korang dah macam ada luar yang tegur, mungkin semua facilities mungkin korang boleh lanjutkan. Kalau ada duit kita pergi. Yes, betul tu. Okay, nampak tak? Korang dengar tak? Possibility tu untuk diorang nak buat tour tu ada. So apa lagi, sebelum mereka tukar mood, boleh tak kita berikan kata-kata semangat untuk this band sendiri dekat ruangan komen? Tak jadilah macam forum ni sendu apa semua. So saya nak korang macam bagi sikit kata-kata semangat untuk Dewata Raya ni sendiri. Okay, I bagi you guys dalam 3 seconds. Mungkin korang boleh komen macam good luck in future ke, bagi-bagi semangat ke. Okay, start from now, okay? Wow, kalau kat luar negara pun saya sanggup datang. Bagus. Semangat yang kita nak untuk kita sapa our local band sendiri. Okay, now, kita semua akan ada satu masa yang suddenly occur tanpa diduga that we take a round to our life and expect ini macam the most challenging moment untuk you guys Dewata Raya sendiri, and how you guys macam overcome that problem itself. Berjawab tak? Apa yang kita punya biggest challenge lah. I think there are few challenges yang kita orang face. One of it is yang I cakap tadi, basis kita orang Hakim waktu COVID. Baru nak start record album, ada lose someone from his family due to COVID. So kalau yang tu memang sebenarnya berat nak record album time tu. Tapi sebab kita orang sendiri yang letak due date tu, kita orang follow juga due date tu. With respect to Hakim lah, cakap awal-awal, Hakim for this album kita orang bergerak dulu, kau take your time lah to leave. So cara kita overcome that challenge time tu is
I think just divide the work lah. Divide the work. Yeah, divide the work and kita orang communicate every day sebab alang-alang dah duduk rumah and semua orang record. Kita orang memang kat rumah, setiap masing-masing rumah ada studio masing-masing yang proper yang boleh record. So kita record and then setiap petang kita akan like Discord or Zoom macam ni and akan like review balik everything. And kita orang share juga dengan Hakim time tu walaupun dia tengah ni, dia pun time tu walaupun dia tak available untuk record, dia some of the songs dia dengar and dia bagi feedback and kita orang do adjustments lah. So that's the way kita orang overcome challenge time tu lah, which by communicating and divide the work. And kalau challenge lain, rasanya so far belum ada yang noteworthy lah. Semua macam like biasa lah. Kita orang tak ada macam gaduh-gaduh sendiri. The way kita nak handle tu adalah paling penting. If the way tu kita tak handle betul-betul, hancur berkecai babe, serious talk. And semua kejatuhan pun still kita bersama. Maka itulah langkah-langkah yang kita harus berjaga-jaga. So, nak sukses tu kita kena berusahalah dan juga kena tahu antara satu sama lain, kena berbincang apa semua. So, this is our final question to our guest. So, nanti takut I dengan tim kena colik pula dengan ahli-ahli Dewataraya ni. So, dalam kita orang semua ni kecil-kecil je orang dia. Okay, what are the new approach that you might try in future untuk Dewataraya ni sendiri to be seen and heard by biggest mass of new listener out there? Okay, honestly, even though Dewataraya ada a lot of achievement yang I can be very proud of, kita orang belum lagi ada big impact towards the listeners here. So, for now, kita orang try to okay, since Dewataraya start 2019, everything kita orang buat sendiri tau. Macam like, even buat gig ke, buat show, kita orang organize sendiri. Buat album launch itu pun buat sendiri macam. Tapi at that point kita orang tertanya-tanya lah kenapa belum lagi ada, bukan belum ada lah, belum banyak organizer panggil tu ada organizer gig ke apa yang panggil untuk kita untuk show, sebab sampai kita kena buat sendiri semua. But then we realise that kita orang tak ada, macam mana cakap kita orang tak boleh nak buktikan dekat organizer kat luar tu and yang kita orang boleh perform. So what we did is start from album launch. Start from album launch, kita orang buat recording, properly record lah waktu every gig lah. Maksudnya video memang proper gila, and audio pun bukan daripada kamera, audio daripada mixing board. Kita orang ambil audio tu betul, bawa balik masuk studio untuk balancing kan balik. So kita orang boleh show tu the organizer ke siapa-siapa kat luar yang nak hire Dewataraya, yang kita orang actually boleh perform dengan actually quite good. Aku bukan nak bangga tapi it is my band yang aku kena tolong promote juga kan. So like yeah. So itu what kita punya approach sekarang lah. For sekarang kita punya approach is kita orang tahu di antara kita orang and dekat mass listener, so ada satu orang tengah organizer gig lah yang selalu buat show besar-besar, yang kita orang takkan mampu untuk buat show besar-besar sebab kita tak ada duit. So kita orang perlu untuk buktikan dekat organizers yang actually kita orang mampu untuk tarik listener, untuk tarik orang datang gig. So one of it is yang I cakap tadi lah, video tu. So organizer boleh tengok, oh actually sebab macam mana organizer dia akan tengok tau, macam lagu korang sedap mana pun organizer akan tengok korang boleh perform tak atas stage tu je. So kita orang use that videos yang very proper tu untuk yakinkan organizer lah. So alhamdulillah tahun ni kita orang start from May sampai
sampai bulan 12 every month dah ada at least satu show. Ada yang satu bulan ada 2 atau 3 lah. Macam contoh bulan 8 ada 3 show. But target kita orang tercapai lah. Target kita lepas 1991 itu is every month ada show kan. So lepas kita orang try this approach yang yakinkan organizer untuk panggil kita orang for bigger shows. Alhamdulillah show ada lah. Daripada every month ada satu show. So hopefully with that akan reach more bigger mass lah. Korang boleh try tengok video tu, ada kat YouTube. Dia try, kita orang baru upload satu. Sebab yang lain kita orang bagi direct organizer lah, tak upload lah. Kita orang baru upload satu untuk orang tengok dekat YouTube Dewata Raya. Ada lagu Demimu Untukmu Buatmu. Yang hari tu baru je gig bulan 5 itu lah. Ada kawan tolong record video cantiknya. Kita orang pula record audio tu betul-betul dan balik mix balik audio tu. So like itulah, macam tu lah target kita sekarang tu lah. Setiap bulan ada show, and kalau tahun depan dapat main festival besar tu okey sikit lah. Macam tu lah. Sebab dia macam mana for me lah, macam saya cakap tadi lah, between macam band-band kena faham benda ni lah. Between korang dengan listeners, ada seorang lagi yang connectkan korang kita tu lah. Is orang yang sanggup sumbang tenaga diorang, sumbang wang diorang untuk connectkan band dengan listeners lah. Which is the organisers lah. Ramai organisers kat Malaysia ni sebenarnya. So macam tu lah. So aku dah melalut dah kan sebenarnya. Tapi the point is there lah. The point is there lah. Macam, yes. So approach dia tu lah. Yakinkan organisers yang Dewata Raya is actually band yang boleh perform, boleh tarik listener. Okay. Itu ya kata-kata daripada seorang local band kita tersendiri, Dewata Raya. Okay. I just nak macam you, mungkin lah out there kat luar sana yang mungkin macam memang ada band tersendiri tapi macam tak tahu macam mana nak start dia punya band, macam mungkin diorang tak ada platform untuk diorang nak perform apa semua tu. Boleh tak you macam bagi satu semangat untuk diorang, mungkin dengan semangat yang you bagi ni diorang akan macam lebih berusaha untuk masa yang akan datang. I think ada dua benda je lah yang I boleh cakap lah. The first one is everybody start somewhere. Even band yang umur macam band kita orang tapi dah established, listeners dah ramai gila. Contoh macam Hectic, band Hectic umur kita orang 27, 26 kan, 28 macam tu. But they all start somewhere yang macam show-show kecil biasa, but now they are very big. So and band-band lain pun aku rasa macam tu lah. So everybody start somewhere. So untuk siapa-siapa yang baru nak main, try to find tempat untuk perform. Sebab pasal songwriting, it depends on you guys lah kan, nak tulis lagu macam mana, nak perform lagu apa. But try to cari platform untuk korang perform. There are lots of platform yang korang boleh perform, yang open mic, contoh dekat Merdeka. Memang tiap-tiap hari ada open mic session kat Merdeka. You guys can polish up your skills there. So another advice is be original. I'm not saying, okay, I know some people dia akan macam mana? Okay, there's a fine line between original and tiru. Bukan. There's a fine line between tiru and make another artist as kita punya reference. Okay. So if sebab I have met a few songs yang lagu ni macam sebiji je kau tiru macam tu lah. Which is pendapat aku dia macam like you have the chance, sebab kau nak tulis lagu sendiri, you have the chance to be original. So use that chance and your energy untuk buat lirik, untuk buat tu to make something original lah. So use the song yang korang suka as reference, but don't tiru from that song. Don't ambil bulat-bulat and then tukar sikit-sikit. No. Apa yang korang rasa yang ada kat lagu yang korang suka tu, that feel, korang bawa that feeling je pergi kat lagu korang lah.
don't bawa dia orang punya melodi, dia punya chord progression, so dia punya style of music lah. Itu pendapat aku lah. Macam tu lah. Tak ada benda. Nak cakap banyak pun macam tak boleh. Aku bukan power sangat tu. Tak Kan apa, dia kira orang dah kata power belagak. dah. Tak. Dah kira power dah. Tak Okay. ada. Okay. Bagus perkongsian yang dilakukan oleh Naomi sendiri daripada salah satu group daripada Dewata sendiri. Okay, banyak information yang kita dapat daripada diorang. Betul tak semua? Cuba komen sikit. Korang ada lagi ke tak kat dalam ni? Ke dah tidur? Ada tak kat dalam ni? Okay. Kalau korang ada, kita akan berjumpa pada series yang seterusnya pada masa yang akan datang. So jangan lupa untuk like, subscribe and comment and share kita punya live ni dekat kawan-kawan korang and tag sekali IG Dewata Raya. Semoga apa yang kita cakap hari ni bermanfaat kepada semua yang ada di luar sana. So Dewata Raya mungkin ada IG untuk nak promote ke, ada single terbaru ke, bolehlah. Sila-sila. Alright, ada. So kita orang punya Instagram dengan Twitter is actually tempat kita orang kongsi everything, next shows ke apa-apa update. So you guys boleh follow dekat Instagram and Twitter, dua-dua sama @dwtry_my. It is actually korang eja Dewata Raya tu tapi tak ada huruf vowel lah, @dwtry_my, and semua lagu pula boleh dengar dekat Spotify and YouTube lah. Kita orang upload kat YouTube juga because we understand some people tak ada Spotify, so kita upload dekat YouTube juga, and dekat YouTube obviously lah semua MV dekat situ. And kita orang sebenarnya ada merchandise baru. Can you give me a few seconds? Yes, boleh. Mungkin peminat kat luar sana tak sabar nak tengok merchandise baru. So yang album ni memang ada lah, bukanlah baru tapi baru keluar tahun ni lah. So album ni kita orang jual for RM30. But if korang datang show, kita orang jual murah lah kat show. Show kita bagi RM20. Syarat dia beli kat show lah. Tapi kalau korang tak datang show nak beli juga, boleh DM dekat IG, kita orang charge RM30 lah. Shipping fee tu kalau pandai sembang dia free lah, tak ada macam tu. Boleh counting. Kan? Rugi aku je ni. Lepas tu satu lagi ni kita ada wristband. Wristband ni alamak. Play Dewata Raya tu ada logo, tu ada IG kita orang. So wristband ni glow in the dark lah sebenarnya. Tak start jual lagi, kita orang akan start jual 25 bulan 6. 25 Jun kita akan start jual wristband ni dekat show kita orang yang next ya, 25 bulan 6 dekat show, nama show tu Project Bodoh-Bodoh dekat Angkasa Space Ceras. So ni kita jual RM10 je lah. So tu je kot. So Ceras memang dekat kat tempat saya rasa saya akan pergi. Saya akan hadirkan diri untuk attend dan saya akan dapatkan album RM20 tu dan juga return. I will make sure I akan ambil cuti. Okay, boleh bagi tahu tak actually what time is it? The band itself. 25 hari bulan 6 ada event, ada 6 band. Ya, ada 6 band event malam tu. The event started at 4 PM sampai malam lah, selalu habis jam 11. But the actual schedule band mana perform dulu tu tak dapat lagi lah, organizer tak bagi lagi lah. But the event started at 4 PM. Tiket RM35. Tiket boleh beli kat mana? Tiket boleh beli tiket? Boleh pergi dekat okey lah, nak senang beli kat kita orang pun boleh. Beli kat IG Dewata Raya. Jual DM kita orang kat IG. Jangan risau tu, kita orang memang aktif tu dekat IG. Bukan aktif selalu post ke apa, kita tak annoyed orang with kita punya post lah. Tapi kalau orang komen, orang DM memang like very fast reply lah. Kalau kita orang ni penjual online memang orang suka kan. Macam tu lah. Kita ada orang yang jaga lah Instagram lah. So kita orang add bandmates boleh macam have their online. Macam tu lah. So apa-apa boleh DM kita orang kat Instagram. Okay.
That's good. Kepada sesiapa yang minat dengan Dewan Terakhir ni and tak sabar untuk diorang punya upcoming event, korang boleh pergi ke IG diorang. Okay, that's all untuk kita malam ni. I just nak wish good luck on future Dewan Terakhir and the gang. Semoga sukses selalu. Mungkin lepas ni boleh masuk AJL ke, kita mana tahu kan, in future korang dah famous, korang boleh masuk AJL dengan lagu tersendiri. Okay, Thank you. me myself bagi pihak majlis nak memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan telanjur bahasa sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. See you.